Moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, apa khabar anda semua? Kembali menemani anda pada 20 hari bulan September. Seperti biasa, WHI akan bersama anda sepanjang 1 jam ini untuk menambahkan keceriaan pada hari anda yang kami harap sudah pun bermula dengan cukup ceria. Betul tu Sugi. Hari ini hari Rabu, pejam celik kita dah pun 20 hari bulan, pejam celik kita dah pun berada di pertengahan minggu. Hari ini hari Rabu, kami harapkan mungkin ada ibu-ibu di rumah yang sedang menyediakan makan tengah hari, tunggu sementara menunggu anak-anak pulang, suami pulang untuk makan tengah hari nanti. Kami doakan apa sahaja yang anda rencanakan untuk hari ini dipermudahkan, Sugi. Ya, betul tu Syira. Dan Syira, bercakap mengenai family ni, ada pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan family. Antaranya tak perlu pergi keluar pun, tak dalam jauh. Rumah. Dalam rumah pun boleh melukis bersama dengan anak-anak, masak-masak, baking, boleh berkaraoke juga bersama dengan keluarga. Tapi saya tak pandai karaoke. Tapi kita Family Duo akan kembali, katanya kita ada musim baru. Jom kita saksikan paparan ini. Tidak pernah ketinggalan dalam menyediakan pelbagai program terbaru dan menarik untuk tontonan umum, saluran TV3 Malaysia sentiasa menjadi pilihan utama penonton di Malaysia. Bakal kembali lagi mewarnai hujung minggu penonton, Ketua Produksi Kandungan Penjenamaan Media Prima TV Networks, Russell Rodriguez berkata, rancangan realiti nyanyian yang berkonsepkan kekeluargaan iaitu Family Duo akan tampil dengan musim ketiga pada Oktober ini. Ini adalah atas permintaan orang ramai. So bukan penonton saja, juga artis dekat luar situ. Tiba-tiba lepas Family Duo kedua dah habis, tiba-tiba banyak permintaan daripada artis yang sokongan yang nak masuk, yang nak participate dekat Family Duo. Kelainan yang kita akan adakan adalah kontestan-kontestan yang kita select. So new faces, new style, and also relationship pun dia ada macam yang banyak interesting yang kita boleh tengok apa drama yang ada ke, apa situasi yang kita perlu lontarkan kepada penonton nanti. Mengadakan sesi santai sepetang bersama media, menurut Pengurus Besar Kanan TV3 Malaysia, Siti Nurlisia Muhammad Nazri mengakui kerjasama padu dari pihak media menerusi penulisan artikel dan liputan berkaitan program terbitan TV3 menjadi antara faktor utama penyumbang kepada kejayaan stesen penyiaran ini. Terima kasihlah kepada wartawan yang selalu sentiasa bersama TV3 dalam semua acara yang kita adakan. Dan juga yang memberi orang kata support kepada kita untuk program-program kita di TV, dan sentiasa juga memberikan orang kata tulisan yang bernas lah untuk kita setiap kali acara kita diadakan. Dan untuk hari ini kita cuma orang kata berbicara program kita yang ada, especially program hiburan kita yang ada TV3. Dan juga saya tak langsung kita dah orang kata bagi teaser tentang program Family Duo kita yang akan datang. Dan juga sajalah bertanya siapa-siapa wajah yang mereka inginkan dalam Family Duo. Semoga TV3 Malaysia terus kekal relevan dan sentiasa menyajikan penonton dengan pelbagai variasi rancangan menarik pada setiap masa. Seram sejuk rumah aku berdiri, datang dan pergi bayangan yang misteri, imajinasi atau realiti, ruangan sedar atau mimpi, fantasi zahirkan diri terjerat aku terkunci di garis. Meracau di luar sedar keras dimainkan kau. Kacau akibat kau. Lintas hitam putih mengilai tinggi di awan. Carilah siapa nak jaga, takut nanti
sadar atau mimpi, fantasi zahirkan diri terjerat, aku terkunci di gali. Dikau aku bagi kacau, meracau di luar serat keras dimainkan kau. Kacau aku bagi kau, lintas hitam putih mengilai tinggi di awan. Talilah siapa nak jaga, takut nanti tak berdaya tinggal semua. Talilah siapa yang kena, takut nanti tak bercerah, seram sejukku merata menikam kesukma. Talilah siapa nak jaga, takut nanti tak berdaya tinggal semua. Talilah siapa yang kena, takut nanti tak terjerat, seram sejukku merata menikam kesukma. Hai Bahar. Wah, movement tadi ya. Alhamdulillah baik. Okey. Sebelum kita nak bertanya soalan, Syirah, kita nak lat talilat dulu. Okey, lat talilat, tali tamplam. Sama lagi sekali. Sekali lagi, lat talilat, tali tamplam. Alamak, dah. Okey. Lat talilat, lagu terbaru daripada Kai. Tapi sebenarnya ia sudah pun menjadi bunyi untuk drama Ditonton berseri yang berjudul Waka Cuti Semesta. So dia lebih kepada seram komedi lah. Lagu ni pun dia lebih kepada seram komedi walaupun dia punya lirik dia dengan seram. Okey. Tapi kita confuse. Bila kita nyanyi tu kita nak seram Kita nak takut ke, kita nak apa? joget. Dia lirik seram tapi dia punya genre dia rancak. Hilang seram kita kat situ. Dia bermain perasaan kat situ. Mungkin Kai boleh cerita sikit siapa yang cipta lagu ini, melodinya bagaimana? Okey, lagu ni diceritakan oleh Johan John dan orang kata diberi peluang kepada saya untuk menyanyikan lagu ni dalam OST lagu Cuti Semesta ni. Jadi saya ambil peluang ni dan saya rasa ini lagu, tak tahulah, bagi saya rasa pertama kali kot lagu seram yang dijonderkan dalam bentuk rancak macam inilah. Baik. Jadi adakah ini kelainan yang Kai lihat pada lagu ini dan juga karakter Kai sebelum ini? Saya rasa sangat kelainan sebab lagu ni sangat-sangat susah tau. Oh ya? Bila orang dengar tu senang tapi saya rasa bila saya nak menyanyikan secara live, saya rasa lagu ni sangat nak mencabar. Okey. Especially dengan dia punya rentak dia terlalu laju kan. Dengan vokal dia kejap rendah tinggi kan. Yep. Jadi saya rasa antara banyak-banyak lagu ni paling susah kot saya rasa. Okey. Bila setiap kali nak nyanyi dia nervous tak rasa. Ada benda je ke tak? Tapi tadi nampak Okey. je. Setakat ni Kai, macam mana dengan penerimaan peminat di luar sana? Lagu ni macam berbeza dengan lagu Kai yang lain. Alhamdulillah penerimaannya sangat bagus. Setiap kali saya membuat persembahan, ramai yang request lagu ni. Jadi saya berterima kasihlah kerana menyokong lagu ini. Baik. Ini lagu Lat Talilat. Tapi saya tahu peminat awak, Kai Empire, Kai Bahar tu. Nak tahu apakah juga perkembangan terkini Kai Bahar. Okey, selain lagu Lat Talilat, insya-Allah pada hari Jumaat ni akan rilis satu lagi lagu. Wow. Berdua dengan Adira Suhaimi yang berjudul Pejam, insya-Allah nantikan. Okey, tak ada nak tease apa-apa kat sini Kai? Belum lagi. Jadi kalau anda nak tahu, anda kenalah tunggu Jumaat nanti. Jumaat nanti. Tapi selain itu ada apa-apa lain selain lagu? Selain lagu Mungkin dan ada akan mini datang. konsert. Yes, yang akan silakan. datang insya-Allah pada bulan 11 ini November akan ada konsert saya di DFP, insya-Allah. Tiket boleh beli lagi sebab banyak lagi yang kat depan tu, yang atas semua dah habis dah. Tarikh tepatnya dah ada belum? Dah ada 11. Ada apa-apa yang istimewa untuk peminat? Istimewanya ialah saya membawakan pelbagai genre dalam konsert tersebut yang saya rasa saya tak pernah bawa, especially dandut, tradisional dan juga rock. Itu sangat mencabar bagi saya dan kebanyakannya saya mengcover lagu dan lagu saya sendirilah dimedleykan dengan genre-genre tersebut, insya-Allah. Baik. Okey Kai, sekarang ni kita berbalik pada
lagu Lat Talilat. Kalau di TikTok ke di Instagram mana-mana, kalau ada lagu keluar, dia ada hook step tau. Kalau lagu Lat Talilat ni ada hook step dia tak? Macam tu lah. Tak tahu, belum lagi. Tapi mungkin kita boleh mulakan dengan hari inilah ni step dia. Tapi kalau orang di luar sana, jangan lupa ajak kami. Kalau orang di luar sana tiba-tiba ada idea kan, kalau boleh create, kita boleh viral kan ke? Mana why not kan? Kita boleh buat dance challenge dekat situ. Dah Kai sebut, saya pasti fans-fans awak akan mula usahakan hook step hari ini. Baik, dan anda semua tahu IG Kai Bahar. Tapi sekali lagi mungkin Kai nak kongsikan kepada mereka yang belum lagi mendengar lagu Lat Talilat ini. Yes, yang belum lagi dengar lagu Lat Talilat boleh dengar di semua digital platform. Dan boleh juga follow di IG saya Kai Bahar 94. Dengar lagu Lat Talilat kita jangan lupa. Jangan tak dengar. Pesanan tu. Ya, baik. Dan Kai nak tanya juga, awak seorang overthinker ke tak? Saya saya nak simpan soalan tu, boleh tak? Kita nak simpan soalan tu, boleh? Saya nak simpan sebab itu yang bakal kita bincangkan hari ini, iaitu mengenai overthinking ataupun fikir secara melebih-lebih. Tapi jangan risau, sebab Kai akan jawab, dia akan ke meja perbincangan kita sekejap saja lagi. Baik. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dengan topiknya overthinking. Jangan. Rasa dulu tahu. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan sebelum kita ke perbincangan topik kita pada hari ini, kita bersama dengan Cik Emira Hashim selaku pengarah urusan dan juga salah seorang perunding NAWEM. Selamat datang. Sihat, Cik? Terima kasih, sihat. Okey, baik Cik Emira. Saya pasti ramai yang menonton ada pelbagai soalan berkaitan apa yang ingin Cik kongsikan. Tapi saya nak mulakan dengan bertanya. Anda adalah rakan kerjasama kelestarian dan persidangan ESG dan Masterclass PKS 2023 yang dianjurkan oleh Persatuan Kebangsaan Usahawan Wanita Malaysia NAWEM. Jadi bolehkah Cik kongsikan sedikit lebih lanjut mengenai program ini? Boleh. Program ini adalah inisiatif yang unik dan tepat pada masanya. Baik. Tujuan program ini adalah untuk memperkayakan perniagaan kecil dan sederhana PKS untuk mula beralihkan towards kelestarian. Ya, kami akan membawa bersama rangkaian pakar, pemikir terkemuka dan pemimpin PKS dari pelbagai sektor. Baik. Jadi kami punya tujuan adalah untuk merangkumkan jurang di antara kesedaran dan tindakan tentang amalan alam sekitar, sosial dan dan tadbir urus. Yes, tadbir urus. Sorry, biasanya saya buatnya dalam bahasa Inggeris. Tadbir urus, terma yang digunakan adalah ESG, Environment, Social dan Governance. Baik. Ya. Banyak inisiatif-inisiatif yang bagus di sebalik ini. Tapi saya nak tanya juga Puan, tadi Puan, Cik berkata ada penceramah terkemuka, tokoh-tokoh terkemuka. Jadi siapakah mereka yang terkemuka yang akan menyertai persidangan ini? Kami mempunyai ramai ceramah dari pelbagai sektor, pelbagai latar belakang yang akan datang untuk membincang topik-topik yang penting dan menarik dan also mengkongsikan mereka punya harapan dan pengalaman masing-masing. Kita mempunyai bank-bank yang besar seperti CIMB dan M-Bank untuk membincangkan masa depan pembiayaan untuk PKS. Kita akan ada badan kerajaan, Suruhanjaya Security, Matrix untuk bincangkan landscape perniagaan dan perubahan. Kita ada syarikat-syarikat yang besar seperti FGV, Telekom Malaysia, Nokia dan banyak lagi yang akan bincang harapan mereka dengan pembekal PKS mereka. Okey, baik. Dan mungkin satu lagi soalan saya nak tujukan kepada Cik adalah mengapa penting bagi PKS untuk terlibat dalam kelestarian dan bagaimana mereka yang menonton sekarang ini boleh menyertai persidangan ini? Okey, amat penting untuk PKS melibatkan dalam kelestarian. Pertamanya, PKS main peranan yang penting dalam ekonomi global dan nasional. Jadi komitmen mereka terhadap ESG itu amat penting untuk meninggalkan impak yang mendalam dan positif. Kedua, landscape perniagaan asyik berubah.
Jadi PKS yang tidak beradaptasi cepat akan ketinggalan. Baik. Dan jadi kalau pihak PKS atau individu yang ingin mahu minat menyertai persidangan ini, sila layari website www.esg2023.nawem.org.my untuk dapat butiran penuh. Baik, dan saya pasti butiran itu juga tertera di kaca televisyen sekarang ini, jadi anda bolehlah menghubungi ataupun melayari website yang tertera itu. Baik, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Emira Hashim sekali lagi selaku pengarah urusan dan juga perunding NAWEM. Okey, baik, dan anda di rumah saya pasti anda sudah pun tak sabar untuk mendengarkan perbincangan hari ini, tapi sebelum itu apa kata kita saksikan kompilasi TikTok yang disediakan. Kadang orang overthink ni kan, dia orang ni pendiam, dia orang ni tak cakap banyak, tapi dia orang fikir, dia orang ni kadang orang macam ni kan, dia kot terasa tau, tapi dia diam sebab dia takut akan sakitkan hati orang lain dengan perkataan dia akan keluarkan. Tapi sometimes it's not good for you because you memendam, you overthink, sebab kat atas ni jalan dan korang still like tak meluar, kau still takut. Untuk orang yang tengah overthinking sekarang ni, aku just nak cakap, nak pesan lah kan, kurangkan berfikir secara berlebihan sebab apa yang kau fikir tu belum tentu betul. Daripada kau banyak sangat berfikir, lebih baik kau banyakkan tindakan. Kita ini janganlah paksa diri kita ni terlalu berfikir secara berlebihan sangat-sangat. Dan kadang-kadang kita ni terlalu overthinking, berlebih-lebih cara kita berfikir, seperti mana besi itu dihancurkan oleh karatnya sendiri. Janganlah sampai kita menghancurkan diri kita ini kerana fikiran kita sendiri. Bila kita terlalu berfikir banyak sangat, bila terlalu berfikir berlebihan sangat, maka berhentilah seketika. Ambil masa, berhenti seketika, muhasabah diri, bermunajat dengan Allah, minta dengan Allah berikan solusi. Yang penting, dengan izin Allah, kita yang kawal diri kita. Jangan biarkan emosi kita orang lain yang mengawal diri kita. Baik, itu dia tadi perkongsian dari rakan-rakan kita di TikTok berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu overthinking. Kalau bercakap tentang overthinking ni, berfikir tu tak salah. Memang lumrah kita sebagai manusia untuk berfikir baik buruk sesuatu perkara. Tapi kalau dah over, namanya pun berlebih-lebih, risau akan mendatangkan, kata orang, kemudaratan. Baik, tapi sebelum tu mungkin Sugi nak mulakan dengan komen terlebih dahulu dari rakan-rakan kita di Facebook. Sugi. Saya nak kongsikan komen daripada Michelle Lim. Katanya, saya jenis berfikir berlebihan sampai tak tentu arah juga, tak tentu tidur sehingga ada sesuatu yang menimbulkan negatif di dalam otak dan bayang-bayang hitam selalu mengganggu saya. Okey. Dan satu lagi daripada Natira. Daripada Natira Muhammad Yusof, katanya overthinking datang tanpa diminta. Secara peribadi, kalau overthinking nak menguasai diri saya, akan tenangkan diri sekejap. Setelah reda, saya yakinkan diri sesungguhnya semua itu tidaklah serumit yang kita andaikan. Itulah dia, kadang-kadang kita dah start berfikir tanpa benda tu jadi dah pun. Dan untuk kita buka perbincangan kita untuk hari ini, di studio kami bawakan Dr. Nur Safatul Aznin Abdul Razak selaku pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum Dr. Sihat. Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dan pastinya kita bersama dengan Kai Bahar sekali lagi. Tak sabar ramai kat komen untuk Kai Bahar. Okey, baik. Doktor, sebelum saya nak bertanya kepada doktor, saya nak Kai Bahar jawab soalan saya tadi tu. Kai ni soalan overthinking ke tak? Bagi saya. Kita iklan kejap. Okey. Kalau nak cakap overthinking, saya rasa saya lah orang paling overthinking di antara semua family saya. Oh ya? Okey. Okey, ni cerita betul tau. Okey, saya ingat lagi since 2019, masa tu saya kata kena macam anxiety, panic attack dan sebagainya. Dan itu jugalah saya kata punya overthinking, dia orang kata melebih-lebih. Macam lagi teruklah daripada overthinking sebelum tu. Jadi dia macam bila kadang kan, bila kita gatal tangan ke merah, kita dah overthinking lah. Kenapa tangan merah kan? Kadang-kadang bila sakit kepala, migraine semua kan. Dia macam overthinking. Padahal benda tu dah biasa berlaku sebelum ni. Jadi bila dah overthinking macam tu kan, jadi kita macam nak Google kenapa sakit kepala, kenapa kaki kita sejuk dan sebagainya kan. Tapi saya lebih bertanya kepada Yang Arif lah. Macam especially saya punya penyokong saya, peminat saya. Ada doktor. Ada doktor yang kata pakar sikit lah tanya. Akak macam ni akak kan. Apa simptom-simptom yang saya ada semua kan.
tak apa, tak ada apa, okey je semua kan. Jadi saya rasa lega lah bila dah dapat jawapan yang saya ni sihat. Dan saya pun ada buat full check up semua kan. Bila dah tahu keadaan saya sihat, alhamdulillah saya rasa overthinking saya tu dah kurang. Semakin berkurang kan. Tapi kan kalau kita Google kita punya sakit, bahaya. Sebab kita akan baca macam-macam lagi penyakit lain. Tapi apa yang Kai berkongsi ini, saya rasa ramai yang menonton termasuk kita-kita ni boleh relate. Sebab memang kita pun selalu bukan sahaja bab gatal-gatal ke apa, tapi kalau sesuatu situasi itu berlaku, kita suka sangat overthinking. Jadi doktor, overthinking, thinking memang lumrah, berfikir itu lumrah hidup kita. Overthinking ni normal ke tidak? Baik, okey, terima kasih atas soalan tersebut. Bila segi tersebut yang berkenaan dengan apa kita panggil thinking, berfikir. Berfikir adalah satu cara untuk kita membuat satu penilaian kepada sesuatu perkara, kan? Sama ada dia nak kata normal, berfikir memang perlu untuk kehidupan, untuk kita bila kata-kata macam survival lah. Kita nak fikir bagaimana cara nak melangsungkan hidup ni, bagaimana kita nak menyelesaikan sesuatu masalah dan situasi. Namun apabila kita menyentuh berkenaan dengan over, secara berlebih-lebihan, saya klasifikasikan sikit. Bagaimanakah kita nak menyaksikan bahawa kita ni overthinking ataupun tak? Sebab tadi macam Kai katakan sebut, Kai adalah orang yang overthinking dalam adik-beradik ni. Tapi betul ke? Ataupun adakah Kai seorang yang overthinker? Apa? Overthinker. Orang yang sangat berfikir secara berlebih-lebih. Saya klasifikasi dalam akronim O. O adalah operasi kognitif yang berterusan. Dia tak stop dalam satu jangka masa yang pendek. Contoh macam tadi Kai katakan, bila nampak satu rashes dekat kulit dan sebagainya, dia dah fikir dah. Saya akan berpenyakit, kalau saya sakit macam ni, macam mana pula, saya ni pula artis lah kan nanti. Cantik dia contoh. Doktor macam main voice awak lah. Tak betul, saya rasa macam bantu solok dengar. Jadi kan bila dia rasa berfikir tu, operasi pemikiran tersebut, dia berpanjangan, berterusan dalam cycle yang tak berkesudahan. Kita pergi kepada V, variasi pemikiran. Dia start daripada rashes tadi tu je, sikit-sikit. Dia berfikir secara, what's next? Selepas ini apa pula? Apa akan jadi kalau saya jadi begini dan sebagainya. Kemudian disebabkan oleh pula, event atau satu perkara tersebut. Kadang-kadang ada individu ni dia berfikir secara berlebihan disebabkan oleh perkara-perkara yang mengganggu hidup dia. Trauma atau mungkin past experience yang menyebabkan dia sentiasa berfikir, kalaulah benda tu tak jadi, dan kalau jadi, kenapa jadi pada diri kita dan sebagainya. Kemudian dia akan datang kepada R, reaksi. Reaksi ni boleh jadi reaksi emosi, afektif. A, afektif, perasaan. B, behavior ataupun tingkah laku. Dan kemudian kognitif tadi. Apabila berlarut-larutan, berlarut-larut dan berterusan tanpa ada titik noktah, dia akan menjatuhkan, kita panggil dia overthinking. Baik. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang menyumbang kepada seseorang itu menjadi overthinker. Tadi 2019 bermulanya jadi semakin hari semakin overthinking dan sebagainya. Apa sebenarnya titik permulaan yang jadi, ada ke apa-apa yang berlaku jadikan Kai sebegitu rupa orang kata? Sebenarnya benda tu saya sendiri pun tak tahu. Nak cari punca dia kan, apa dia kan. Tapi sampai sekarang tak dapat jawapan dia. Dan saya sendiri pun kadang-kadang sekarang ni alhamdulillah saya dah kata banyak kuranglah saya punya overthinking. Macam sebelum ni, saya punya overthinking kadang-kadang melibatkan hubungan dengan sahabat, family kan. Kadang-kadang benda tu benda kecil je. Bila kita overthinking sampai menjadi pergaduhan dan sebagainya kan. Bila kita sedar, kenapa kita kena buat benda tadi. Jadi sekarang ni saya rasa apa yang berlaku, apa yang akan terjadi, saya rasa lebih baik saya berdiamkan diri daripada saya berfikir atau saya melakukan tindakan yang saya rasa macam membolehkan benda tu, perkara itu menjadi pergaduhan dan sebagainya. Jadi saya fikir betul-betul sekarang kan, saya lebih kepada mendiamkan diri daripada saya berkata-kata. Sebab saya punya overthinking saya sangat teruk. And then saya rasa risau itu je lah. Kalau saya bertindak dan sebagainya, benda itu akan menjadi lebih teruk. Baik. Itu perkongsian daripada Kai. Tapi Kai ini perkongsian daripada Alia Maisara, katanya doktor juga ya. Overthinking. Saya ada seorang makcik, overthinking dia melampau. Dia selalu fikir lebih dari apa yang dia nampak. Cara dia overthinking tu, cara dia huraikan kejadian, dia nampak macam confident betul cara dia huraikan apa yang berlaku lepas kejadian. Benda belum berlaku lagi, terlalu over. Penat pula kita tengok dia bercakap, tak ada titik nokta.
Yes. Jadi doktor, apa yang dikongsikan ini? Dia kata kadang-kadang cara dihuraikan itu macam over sangat ataupun benda tu belum lagi berlaku dia menghuraikan. Adakah ianya macam halusinasi ke macam mana? Apa kaitannya dengan overthinking? Okey, so bila kita sebut halusinasi ni dia benda yang lain sebab dia akan nampak sentiasa berterusan. Tetapi overthinking ini adalah salah satu tadi bila kita nak delitkan dengan punca. Okey, seperti komen tadi, puncanya adalah terlalu memperbesar-besarkan sesuatu yang tak pasti. Okay, macam tadi kita tak pasti pun apa yang berlaku selepas ini. Macam kita yang normal biasa ni kan, selepas ini kita tak tahu apa yang akan berlaku di luar studio dan sebagainya. Namun apabila individu memperbesar-besarkan sesuatu ketidakpastian itu, kognitif akan memberi tumpuan kepada ketidakpastian itu. Okay? Kalaulah jadi macam gini, kalau luar tadi kan mungkin saya dengar tadi macam bunyi hujan dan sebagainya, apa akan jadi ni, jam lah pula lepas ni sebagainya kan. Dan apabila jam nanti balik lambat dan sebagainya akan dimarahi oleh majikan. Kita panggil berterusan berfikiran tentang ketidakpastian. Baik. Dan Syirah, maaf saya nak bertanya. Silakan. Doktor, kalau overthinking, adakah ianya satu tabiat daripada kecil ataupun mungkin kita dah dalam satu peringkat umur lah, kata dewasa ke apa, disebabkan sesuatu situasi boleh jadi seorang overthinking? Sebab mungkin dalam sebuah perhubungan dia okey sahaja, tetapi ada sekali tu dia dah ditipu, jadi dia mula overthinking bila dia masuk dalam perhubungan yang seterusnya. Jadi bagaimana seorang itu menjadi seorang overthinker? Lepas ni kita nak tanyakan kenapa dia dapat respon yang paling cepat kan? Atau kita nak kongsikan dahulu pengalaman ke apa? Sebelum jawapan daripada doktor. Silakan. Saya suka tadi dia macam dia tipu kan. Okey, sebenarnya nak cakap saya ni baik tak adalah baik sangat pun kan. Saya pun manusia biasa macam orang lain. Tapi dalam pengalaman hidup saya banyak kena tipu lah macam tu kan. Jadi saya rasa benda tu bila dah orang kata ada experience ditipu, orang kata macam kena macam-macam lah. Padahal kita dah cuba buat sebaik mungkin kan. Kita dah cuba baik kepada semua orang. Tapi bila kita rasa macam orang kenal kita hanya nak mengambil kesempatan dan sebagainya. Jadi kita rasa macam overthinking tu kadang benda tu betul ke tak kan? End up ujung-ujung memang benda tu berlaku, orang kata tak salah apa yang saya fikir selama ni kan. Sebab benda tu ada bukti dan sebagainya. So benda tu membuatkan saya rasa macam dah takut nak mengenal seseorang. Bila mengenal seseorang tu saya lebih kepada teliti. And then bertanya macam-macam lah. Macam kadang benda ni tak ada, saya ada kan. Sometimes dia kata, janganlah samakan dia dengan orang lain. Jadi benda tu dia macam, biarlah kita macam dah pernah berlaku dalam hidup kita. And then terbawa sampai ke depan. Macam doktor. Ya, doktor. Betul. Saya tertarik juga dengan kisah orang kata the life experience. Sebab tu saya katakan tadi, ada event tadi tu. Ada perkara-perkara yang menyebabkan individu itu membina kepercayaan dan skema dalam kognitifnya. Macam tadi saya katakan bahawa kehidupannya yang lampau, dia menjadi mangsa keadaan something lah mungkin dalam perhubungan dan sebagainya. Kita panggil dia trauma, membentuk trauma yang menyebabkan dia membina skema dalam diri bahawa dia mungkin akan mengalami situasi ditipu pada masa perhubungan akan datang dan sebagainya, ya. Dan dia tidak terjadi dalam tempoh yang sekejap. Dia mungkin akan bila situasi itu berlaku berulang-ulang kali dan sebagainya, dia akan membina satu pemikiran bahawa kemungkinan semua individu akan menjadi individu yang akan menjadi pemangsa lah, contoh kan, akan mungkin buat penipuan dan sebagainya kan, dan sebagainya itu. Dan inilah dia akan membina satu pemikiran yang mengagak-agak, contoh kan, macam lirik tiba-tiba saya teringat lirik Kai punya lagu 1, 2 tanda tanya ni saya doktor nak tengok ni. Saya tahu kan. Jadi banyak persoalan. Kan kadang-kadang kalau dia macam gini, apa akan jadi kalau dia berkawan dengan orang ini? Apa akan dia meneruskan hubungan? Dan ini sebenarnya yang akan membentuk satu keadaan yang mungkin tak sihat kan, sekiranya dia maksudnya diteruskan dalam jangka masa yang panjang. Kerana apa? Dia mula mempengaruhi kepercayaan individu terhadap orang lain, dan kita sentiasa berkira-kira dan kita akan fikir sebaik mana pun mungkin pasangan ataupun orang yang signifikan dengan kita akan develop atau cipta satu pemikiran yang lain yang mungkin lead kepada pemikiran lebih negatif terhadap individu ataupun orang di sekeliling kita. Okey, baik. Kita dah dengar penjelasan daripada doktor, kita dah dengar pengalaman hidup Kai Bahar, kita nak dengar juga apa kata rakan-rakan kita di luar sana berkaitan topik kita pada hari ini. Jom kita tengok.
nak cakap pasal overthinking ni, sometimes it depend on situation lah. Kalau benda tu melibatkan family ataupun personal life, it can be sometimes overthinking lah, sometimes not. Kalau macam saya lah, ikut pada situation. Kalau situation tu masalah yang sangat berat, saya akan refer pada seseorang lah untuk menasihati. Kalau setakat masalah kecil tu yang kita boleh selesaikan sendiri, kita akan cuba untuk selesaikan sendiri dan kita pendam je masalah tu. Dia sebenarnya come together tau, overthink dengan malas nak fikir tu. Sebab at one point saya akan reach to a point yang I overthink a lot of things. I akan overthink macam, kenapa bercari macam ni? Kalau ni semua I akan overthink. Tapi at one point tu I akan rasa penat dengan overthink. So I akan rasa, malas lah fikir. I kena buat something else untuk take my mind off it. And sejujurnya ia membantu untuk saya tak overthink dan saya fikir lagi macam positif. Saya buat aktiviti sihat untuk get my mind off it. Saya sangat menyeluruh. Kalau relationship, kewangan semua, saya akan rasa benda tu menyusahkan saya lah. Saya akan rasa berat kepada saya. Saya sangat overthink dalam sesuatu perkara sebab saya rasa masalah ni kalau saya pendam dalam kepala, saya rasa lebih berat lah pada saya. Jadi saya akan lebih berfikir banyak dan hari-hari saya akan terus berfikir lah. Itu dia kisah-kisah diceritakan oleh rakan-rakan kita di luar sana. Kalau kita lihat di klip sana ada lelaki dan juga ada wanita. Tapi saya nak tanyalah dekat doktor ni kan, selalunya overthinking ni lelaki atau wanita? Soalan kita panggil cukup cemas sikit. Dia mencemaskan sikit kan. Okey, sebab saya wanita, kita yang wanita dan di sebelah dia pula ni pula ada lelaki. Okey, bila kita nak sentuh tentang siapa yang lebih dominan ni, siapa yang lebih reaktif, sebenarnya tidak ada kajian yang khusus yang membuktikan gender memainkan peranan dalam tingkah laku overthinking ni sebenarnya. Sebab dia bergantung kepada sejauh mana individu itu dia present sesuatu keadaan. Kadang-kadang kita akan lihat mungkin kita rasa perempuan lebih macam dominan untuk overthinking. Tetapi sebenarnya bagaimana dia memberi persepsi satu perkara. Contohnya macam Kai sendiri kata, dia mungkin ada satu apa kita panggil kejadian atau experience yang lampau yang menyebabkan dia merasa takut untuk meneruskan sesuatu perhubungan dan sebagainya. Okey, berbeza juga dengan individu yang mungkin kurang traumatized eventnya, okey, yang menyebabkan mereka merasakan bahawa kuranglah sikit dia punya cara overthinking tersebut. Ada individu yang kadang-kadang mungkin personality hidup diri dia dan mungkin environment dia. Kadang-kadang kita rasa mungkin bila kita remaja, mungkin kita tak banyak fikir sesuatu perkara. Bila kita dah menginjak sesuatu fasa kehidupan, contoh dah jadi ibu, kan? Dah macam tu. Banyak perkara-perkara yang sebenarnya mendorong kita untuk berfikir secara berlebih-lebih sekiranya tak dikawal lah. Bila kita sebut siapa, perempuan ke yang lebih overthinking, lelaki ke tak, dia bergantung kepada sejauh mana individu itu boleh cope. Ada individu yang mungkin cara cope dia tu lebih verbal. Kadang-kadang dia melampiaskan ataupun menzahirkan corak pemikiran dia terhadap apa tu kita panggil tingkah laku yang lebih terzahir. Berbanding dengan individu yang kadang-kadang dia rasa macam tak perlu kot untuk ini, just fikir, kita fikir sedikit ni dan kita selesaikan secara peribadi, DIY lah kita panggil kan. Gitu. Saya nampak lega tak ada lelaki atau perempuan yang boleh jawab. Macam lelaki lebih ke perempuan lebih kan. Tu dia bergantung pada individu macam doktor cakap tadi kan. Selegalah bila dengar penjelasan. Kalau saya katakan cantikkan lelaki yang lebih sangat, nanti takut Kai kecil hati. Tapi ini komen daripada Seindah Pelangi katanya, saya memang sedap namanya Seindah Pelangi. Saya memang jenis overthinking sampai membawa kepada anxiety, parah sakit kepala bila diserang yang jadi pening. Tak tahu nak jawab bila orang sekeliling tanya kenapa stres sangat. Baik, mungkin Kai boleh kongsikan sewaktu Kai dalam fasa overthinking itu, apa perubahan fizikal ataupun mental yang Kai lihat pada diri Kai? Okey, bagi Kai masa Kai kena masa 2019, Kai kena anxiety, panic attack dan sebagainya. Time tu sangat-sangat teruk. Sampai Kai tak boleh tidur. Bila tidur tu Kai rasa macam ada benda dia bisik, cuba kau terkejut. Cuba kau macam kadang-kadang kan pisau semua kat dapur tu semua Kai sembunyi dah surut dalam almari. Sebab kadang bila kita lalu tepi meja nak pisau pun kita macam terbayangkan apa kata aku pisau ni aku rodok macam tu. Sampai ke tahap macam tu. Ekstrim juga. Yes. Dia sampai overthinking sampai tahap yang tak boleh nak kontrol. Kadang-kadang kan orang nampak kita macam gelak dan sebagainya kan. Yang nak seraga tu saya. Kadang-kadang kan bila ada show nak menghadap ramai orang kan, saya nak kontrol situasi tersebut macam ya Allah, nampak orang ramai ni tak boleh. Macam rasa macam nak menjerit dan sebagainya kan. Jadi saya cuba orang kata dengar
penjelasan daripada orang-orang yang pakar dalam YouTube dan sebagainya kan, dengar cuba nak reducekan saya punya overthinking dan sebagainya. Saya cuba elakkan daripada orang kata membaca benda-benda yang negatif, mendengar cerita-cerita negatif, cuba kurangkan bersosial dengan perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya kan. Jadi saya lebihkan fokus pada aktiviti-aktiviti sihat, saya senam, saya jaga pemakanan saya kan. Sebab itu pesan doktor kepada saya, dia kata makan tu first kena jaga. And then kita punya aktiviti kita kena buat aktiviti yang sihat. Cuba kalau boleh tak boleh tidur tu cuba pejam je mata. Pejam sampai kita terlelap, tak kisahlah terlelap daripada pukul sampai pukul 8, 9 pagi pun, asalkan kita cuba untuk tidur. Jadi saya buat benda tu hari-hari, saya cuba, and then alhamdulillah saya dah kata kurang dan sekarang still ada lagi tapi tak seteruk dululah. Okey, baik. Okey, Sugi, izinkan saya untuk baca satu lagi komen daripada Siti Salmiah Muhammad Mastan. Katanya, saya juga overthinking. Bila saya nak memandu, macam-macam saya fikir. Nanti macam mana nak parking? Nanti kalau terlanggar kereta orang lain, macam mana pula? Sampai saya nak memandu tu, saya kena ambil masa 2 ke 3 hari berfikir semata-mata nak mandu je pun. Okey, baik doktor. Kalau kita lihat kepada keadaan ini, boleh lead kepada ketakutan, kebimbangan, kerisauan yang melampau. Persoalannya, apa titik ataupun apa tanda yang memerlukan kita untuk berjumpa dengan doktor secara ringkasnya bila kita dah terlalu overthinking? Apa yang perlu kita, maksudnya di tahap mana perlu kita berjumpa dengan pakar untuk dapatkan bantuan? Okey, baik. Menjurus kepada komen tadi, maksudnya dia dah fikir banyak kali itu, sampaikan dah 2-3 hari dia memikirkan isu itu semata-mata untuk starting memandu. Kerana apa? Ini dikira ekstrim ke doktor? Boleh. Okay. Sebab apa? Sebab dia memikirkan benda yang tidak pasti secara berlebih-lebihan. Macam mana nak parking? Kalau tak ada parking nanti nak pergi ke mana ni? Macam mana dan sebagainya. Itu adalah kita panggil dia operasi kognitif yang menyebabkan individu itu mungkin memikirkan cara demi cara ini dengan bentuk cycle. Bila kita mengatasi bahawa tidak ada solusi, sebab overthinking, orang yang selalu buat overthinking, dia lebih fokus kepada masalah rather than mencari solusi. Okey, faham. Baik. Apabila individu ini sudah mengenal pasti bahawa macam tadi, macam bila Syeda katakan, bila nak jumpa dengan professional helper ni, apabila individu tu tak boleh cope ataupun tak berfungsi dengan bagus. Bila dia dah fikir pasal driving ni, dia belum berdriving lagi, dah fikir pasal driving, dah shaking, anxiety makin teruk, panik dan sebagainya. Pada masa itulah kita boleh mencari solusi dengan mencari professional helper. Macam contoh macam Kai sangat betul efektif lah proaktif untuk mencari solusi, berjumpa dengan doktor dan sebagainya. Dan cara-cara itu sebenarnya memang sangat bagus untuk diaplikasikan untuk orang yang ataupun individu yang berfikiran secara berlebih-lebihan. Baik. Dan apa yang doktor kongsikan adalah sangat penting, sebab bila kita berfikir secara berlebihan, ia mengambil banyak tenaga. Sudah tentu. Boleh buatkan kita penat kan? Bukan saja secara mental, tapi fizikal kita pun penat. Baik, mungkin satu lagi komen saya nak kongsikan di penghujung perbincangan kita daripada Cahaya Nikmat. Nama Cahaya Nikmat. Sedap-sedap nama. Saya dulu overthinking disebabkan stres. Sebagai suri rumah, suka berfikir apa akan jadi bila suami mati dulu, lagi-lagi tak ada anak lelaki pula. Lama-lama dah cuba buang semua itu dan sekarang dah okey, terbaik awak dah cuba buang fikiran yang negatif itu. Tetapi saya rasa ramai juga yang berfikir seperti ini. Benda belum berlaku tapi kita dah fikir, kalau benda ni berlaku, apa yang akan jadi? Kadang-kadang bagus sebab dia macam proaktif lah juga. Tapi bila dah berlebihan, itu menjadi masalah. Betul tu Sugi. Dr. Nur Safatul Aznin Abdul Razak dan juga Kai Bahar, terima kasih kerana menyertai perbincangan kita untuk hari ini. Overthinking, kita kawal apa yang ada dalam kawalan kita dan kita doa banyak-banyak untuk apa yang kita tak boleh nak kawal, hadapi hidup dengan tenang dan juga ceria. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Thank you so much, Dr. Terima kasih banyak, Dr. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami di Wanita hari ini. Dalam segmen kali ini kami nak kongsikan kepada anda tentang satu lagi filem baru, iaitu filem Doh. Kalau tengah hari ini bercakap tentang Doh, saya cuma ingat roti, saya cuma ingat pastry. Tapi apa kaitannya pula Doh dengan filem Doh ini? Dan untuk berbicara dengan lebih lanjut, kami bawakan ke studio iaitu Encik Arif Zulkarnain selaku pengarah, penerbit dan juga penulis skrip filem Doh. Sihat Encik Arif? Ya, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di kanannya pula adalah Encik Haris Muhammad Noor iaitu pengarah dan juga penulis skrip filem Doh. Sihat? Kedua-duanya
semuanya. Okey, baik. Saya mulakan dengan Encik Arif terlebih dahulu. Mungkin Encik Arif boleh mulakan apa di sebalik cerita Doh ini dan tentang apa filem Doh ini? Filem Doh ni betul lah macam yang you cakap tadi, dia pasal doh. Oh, betul lah? Betul. Dia bukan doh yang selanga tu kan. So basically cerita dia pasal watak kita Faiz, lakonan Syafiq Kyle. Dia satu hari tu dia baru saja kematian ayah dia. So ayah dia ni mempunyai kedai bakery. So dari situ dia ada persoalan siapa yang akan gantikan siapa yang akan meneruskan perniagaan kedai roti itu. Sebab Syafiq ni dia merantau, dia bekerja di Kuala Lumpur. So kedai roti itu di Perak, family-nya berada di Perak. Jadi dari situ kita melihat journey Faiz ni. Dia ada adik-adik yang juga tak berapa nak membantu dia, yang ialah orang muda yang tak pernah berniaga kan. So persoalan dia pasal family business yang perlu diwarisi dan juga konflik di antara persaingan di antara peniaga-peniaga roti di Ipoh jugalah in a way. So inspirasi dia sebenarnya pasal kita nak bercakap pasal keluarga. Kan, macam mana keluarga tu dealing dengan kehilangan, kematian dan juga konflik dalam adik-beradik itu juga sebab dia orang ada berlainan karakter masing-masing. Okey, baik. Pastinya dalam sesuatu pekerjaan ataupun penggambaran sendiri ada momen-momen mencabarnya. Mungkin Cik Haris nak kongsikan cabaran untuk siapkan filem ni. Saya rasa cabaran yang paling utama yang kita hadapi dalam cerita ni adalah sebab cerita ni adalah gabungan antara genre drama dengan komedi juga. Jadi untuk kita balancekan antara dua tu bagi saya satu cabaran jugalah. Dan saya rasa cabaran tu kita berjaya atasi. Dan kalau korang boleh tengok dekat tonton cerita tu macam mana cabaran tu diatasi. Okey, baik. Sebagai seorang pengarah lah, mungkin boleh ceritakan proses kreatif dari mula kita nak buat filem ni sehinggalah habis penulisan skrip, lokasi penggambaran, Encik Arif. Jadi penulis utama untuk Doh ni adalah Haris Makno. Idea pun daripada Haris Makno. Saya daripada idea Haris tu, setelah berbincang dengan kita punya tim, kita fikirkan apa tema utama yang kita nak bawa dalam Doh ni. Yang tema utamanya adalah family dan juga ada tambahan adding value dia adalah kita nak buat satu love letter kepada Ipoh. Surat cinta kepada Ipoh. Jadi kita bermain dengan elemen tu. Dalam masa sama kita fikir macam mana kisah keluarga Faiz ni tadi yang nak meneruskan legasi arwah ayahnya, nak meneruskan bisnes roti ni, macam Haris cakap juga tadi lah, kita ada satu tema yang berat, tema keluarga yang keluarga ni semua tak berminat untuk membuat kedai roti ni. Tapi dalam masa sama untuk membagikan casual lah, santai, kita kena ada injection elemen-elemen komedi. Maksudnya watak-watak di sekeliling Faiz ni, Faiz adalah orang yang serius, tapi watak-watak di sekeliling dia adalah orang yang sangat komedi, yang sangat komik, yang macam tak boleh nak apa, Faiz ni dia pun macam tak boleh nak layan lah dia orang ni kan. Okey, baik. Dalam kita penggambaran pastinya ada ramai sangat dengan kameramannya, dengan pelakonnya dan sebagainya. Bagaimana mencari chemistry untuk dapat result terbaik itu, Encik Aris? Saya rasa chemistry yang kita jumpa masa kita syuting tu adalah kepercayaan. Saya trust pada Arif dan Arif trust kepada Syafiq dan Syafiq pula trust kepada cameraman Ida Ahmad Din dan Ida Ahmad Din pun trust kepada kita punya penata seni Halil Husairi dan semua ni dia jadi, semua trust ni jadi satu chemistry untuk kita semua bekerja. Dan trust ini pula kita datang dari kepercayaan kita pada cerita yang kita nak buat. Okey, baik. Apa yang kalian berdua harapkan daripada filem ini? Mesej yang cuba disampaikan kepada penonton. Silakan saya mulakan dengan Cik Arif dulu. Mesej yang cuba disampaikan, kita tak boleh pilih family kita. Kita tak boleh pilih siapa mak ayah kita, kita tak boleh pilih siapa adik-beradik kita. Tapi apa yang kita boleh pilih adalah cara untuk kita menerima itu kan. Cara kita menerima, cara kita accept the facts yang inilah family kita kan, walaupun senakal mana ke, sedegil mana pun adik kita kan, kita kena fikir macam mana cara untuk kita tackle isu tu. Dan saya harap penonton faham maksud yang disampaikan lah kan. Baik, sedikit daripada Encik Haris. Saya harap mesej dari cerita ni adalah cerita ni juga adalah satu love letter pada Ipoh macam Arif cakap tadi. Jadi kita perlu macam menghargai dari mana kita datang. Tak kisah kalau kita
pengalaman kita tak best di tempat itu, tapi kita perlu menghargainya. Okey, baik. Encik Arif Zulkarnain dan juga Encik Haris Muhammad Noor, terima kasih banyak-banyak kerana menyertai kami di Wanita Hari ini, tengah hari ini. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Tadi kita bawakan kepada anda topik overthinking dan dekat Facebook kami ni kami dibanjiri dengan pelbagai kisah daripada rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya mungkin Sugi nak mulakan. Okey, saya membacakan daripada Imran Iman. Dia kata, saya pun jenis berfikir berlebihan apabila masalah tak selesai atau mencari solusi setiap apa yang lalui. Terkadang mood down, badan berasa lemah. Saya harap awak dah cuba cari coping mechanism tu, Imran, seperti yang dikongsikan oleh doktor dan juga Kai tadi. Dashira? Okey, dan satu lagi daripada Nurul Atilia. Katanya, saya memang jenis overthinking sedangkan benda tu tak pernah terjadi. Tapi selalu berfikir lebih pada itu. Sebab itu kadang-kadang suami atau anak-anak selalu kata, Mama boleh tak jangan macam-macam. Biasa mak-mak ni selalu kena attack daripada anak-anak ataupun suami kan. Tapi padahal seperti yang doktor katakan, tiada kajian yang menunjukkan wanita lebih overthinking. Betul. Mungkin lelaki. Betul. Mungkin hanya dalam situasi itulah, biasalah mak kan nak risaukan anak, suami dan sebagainya. Banyak benda kita nak fikir mak-mak ni. Betul. Apapun kami berharap topik hari ini telah memberikan anda pencerahan dan mungkin membantu anda juga. Dan WH akan kembali esok, Syira, dengan satu lagi topik perundangan iaitu faraid. Okey, kalau anda berada dalam situasi-situasi yang anda nak tahu apa itu faraid ataupun bagaimana proses perundangan itu mengambil tempat, anda saksikan kami esok. Baiklah, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum dan love. Terima kasih. Bye-bye. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri.